Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So, kita kembali lagi untuk sesi FB Live bersama Awareness Hub UTC Perlis. So, kita bersiaran di dua Facebook page, iaitu di Facebook page Jabatan Kesihatan Negeri Perlis dan juga Awareness Hub Perlis. Okey. So, selamat petang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. So, mungkin ada yang sedang bekerja, mungkin ada yang ada di rumah. Okey, anda sedang menonton bersama kami. Okey, so petang ni kita akan bersama, bukan saja dengan saya, tetapi akan bersama lagi seorang uh, pegawai pendidikan kesihatan. Okey, so nanti kita akan perkenalkan kepada anda. Okey, so petang ni anda sedia maklum daripada infografik yang kami sediakan, kita ada kuis online lah. Kuis online yang bertajuk tak nak merokok. Okey. So sebelum nanti kita akan pergi ke kuis online, so kita ada sedikit info-info yang akan disampaikan oleh saya cerita sikit lah daripada Puan Khairunisa. Okey, so kita panggil dia Puan Kakai. So boleh nanti komen ramai-ramai untuk tulis Puan Kakai. Okey. Alright. So, bagi yang dah masuk dekat FB Live dan anda dah menonton kami, anda boleh tengok kita dah pinkan Google Form untuk anda isi bagi pendaftaran lah dan juga penghantaran e-sijil. Okey, so anda boleh mula isi. Okey, so kalau ada apa-apa masalah anda boleh komen. Okey, so pastikan anda isi terlebih dahulu atau semasa ataupun sebelum FB Live berlangsung lah. Selepas FB Live berlangsung, kita akan tutup pendaftaran. Okey? So, pastikan anda bersama dengan kami pada petang ini dan kita ada quiz online. So, pastikan anda catat ataupun faham mengenai tajuk yang akan disampaikan oleh Puan Kakai sekejap lah. Okey? So, ingin saya ingatkan, bila kita ada quiz online, so selepas daripada sesi orang kata dari info-info yang Puan Kakak akan bagi, so kita akan mulakan quiz online. So pastikan kita akan ada username. So username tu pastikan anda letakkan nombor telefon. So supaya senang kita nak hubungi jika anda antara top 10 lah. Top 10. Okey, pastikan anda jawab tu betul, dia masa pantas. Okey, so markah yang akan diberi daripada sistem quiz online tu lah. Okey, so pastikan anda dah bersedia. Alright, so nanti kita akan jemput Puan Kakai untuk sesi orang kata ceramah lah, sedikit info untuk anda. Okey, so kita bagi lagi sedikit masa, 1 minit lagi untuk anda isi Google Form. Dan juga saya ingin ingatkan, selepas habis sesi bersama dengan Puan Kakai sebentar lagi, kita akan mulakan dengan quiz online dan pastikan anda isi nombor telefon lah bagi username. So dia akan memudahkan kita untuk hubungi anda. Okey? Alright. So, anda dah bersedia? Kalau anda dah bersedia, anda komen anda dah bersedia untuk terima info-info yang akan disampaikan oleh Puan Kakai. So, get ready. Ambillah catik-catik pen ke, kertas ke untuk anda catik info nanti. Okay? So, saya boleh menjemput Puan Kakai lah untuk menyampaikan sedikit info berkenaan rokok. Okay? Alright. Okay, Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton live Facebook pada hari ini. So, seperti yang Coach Rafiq katakan seperti tadi, Coach saya Kakai. Okay, nama saya Khairunisa binti Rahmat, Pegawai Pendidikan Kesihatan yang bertugas di Awareness Hub UTC Perlis. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi sedikit lah. Okay, sebelum kita jawab kuis, saya nak berkongsi sedikit mengenai rokok. Seronok tak merokok? Okay. So, sebagai pengenalan,
saya nak share sikit berkenaan dengan fakta-fakta tembakau dan rokok. Okay? So, seperti anda lihat di skrin, okay, tembakau adalah satu-satunya bahan yang dibenarkan di sisi undang-undang, tapi dia boleh mendatangkan ketagihan dan membunuh separuh daripada penghisapnya. Dia dibenarkan di sisi undang-undang tapi berbahaya dan mendatangkan keburukan lah, okay, kepada pengguna. Dan asap rokok, pada para perokok di luar sana yang merokok, asap rokok tu terdapat dalam lebih kurang 4,000 bahan kimia yang beracun. Dan daripada bahan kimia tersebut, lebih kurang 63 bahan kimia itu adalah bersifat karsinogen, iaitu boleh menyebabkan kanser. So, tabiat merokok ni juga berkait secara terus dengan pelbagai masalah kesihatan seperti penyakit sistem pernafasan, kanser dan juga penyakit jantung. Seronok lagi tak merokok? Kan? Kita tengok pula fakta untuk tabiat merokok ataupun merokok di Malaysia. Okay? So, seperti yang anda lihat dalam skrin, 23.1% atau kita boleh katakan suku lah, okay, daripada rakyat Malaysia yang berumur 15 tahun ke atas adalah perokok. Okay, so lebih kurang dalam 4.75 juta lah. Daripada jumlah ini, lebih daripada separuh perokok tersebut berusia di antara 25 hingga 44 tahun. Jadi ramai antara mereka yang merokok ni dalam lingkungan umur yang saya sebutkan sebentar tadi lah. Selain itu, kita boleh lihat juga lebih kurang hampir separuh daripada kalangan perokok ni adalah lelaki. Okay? Ramai lelaki dan ada juga wanita. Ada juga perokok wanita. Bukan tak ada juga perokok wanita. Itu lebih kurang 1% ataupun 0.1 juta. Dan jika kita lihat tinjauan daripada GYTS ataupun Global Youth Tobacco Survey, 13% kanak-kanak lelaki dan perempuan pernah merokok. Ini sangat membimbangkan. Dan 18.2% daripada mereka adalah perokok semasa. Maksudnya bukan saja pernah, tapi mesti merokok dalam waktu semasa ini. Dan secara purata, rakyat Malaysia menghisap 14 batang rokok sehari, iaitu lebih kurang 1 kotak rokok sehari. Kau tak takut? Okay? Dan seperti yang kita semua sedia maklum, saya rasa semua tahu punya perokok atau tak perokok. Kita dah sentiasa war-warkan sebelum ini. Rokok mempunyai banyak keburukan berbanding dengan kebaikan. Dan di dalam sebatang rokok itu pun dah ada banyak bahan kimia yang boleh mendatangkan komplikasi kesihatan pada diri seorang perokok itu. Saya nak sebutkan sedikit lah yang ada daripada senarai yang saya katakan sebentar tadi, 4,000 bahan kimia tu. Saya nak point out sikit yang mungkin orang kata selalu diwar-warkan. Yang pertama sekali, dalam sebatang rokok ada tar. Tar tu apa? Kita tahu kan? Bahan untuk membuat jalan raya. Lepas tu ada amonia, bahan dalam pencuci lantai. Ada racun anai-anai pun ada juga. Ubat gegat pun ada juga. Bateri pun ada. Bateri kereta pun ada. Cadmium. Ada hydrogen cyanide. Sejenis racun. Ada gas yang membunuh buten atau butana. Ada metanol, bahan pembakar untuk roket. Dengar betul, saya sebut metanol ni. And ada formaldehyde, iaitu bahan pengawet mayat. Ada juga ubat nyamuk pun ada dalam satu batang rokok. Ada bahan pelarut toluene dan juga gas beracun, iaitu karbon monoksida. Dan lagi satu bahan yang sangat tinggi terdapat di dalam sebatang rokok adalah kita panggil sebagai nikotin, iaitu bahan yang boleh mendatangkan ketagihan kepada rokok. Okay. Yang seterusnya, 6 keburukan utama merokok. Sebenarnya banyak keburukan merokok ni, tapi saya point out 6 sahajalah. Okay. So yang pertama sekali kita boleh lihat keburukan merokok ni, yang pertama adalah merosakkan paru-paru. Itu adalah salah satu komplikasi atau keburukan yang paling kita tahulah, yang memang sangat obvious dan memang dah memberi menyumbang kepada data prevalence kepada kanser paru-paru, kepada masalah-masalah pernafasan yang lain yang melibatkan paru-paru. Seterusnya, tabiat merokok ini juga boleh menjejaskan saluran jantung. Di mana apabila kita merokok, kadar denyutan jantung itu akan meningkat dan saluran arteri juga akan bertambah ketat. So, perkara ini boleh meningkatkan kadar risiko sakit jantung dan juga stroke. Yang ketiga adalah dapat melemahkan sistem imunisasi.
sistem imunisasi kita ni akan bertambah lebah dari semasa ke semasa apabila kita merokok, dan perkara ini boleh menyebabkan badan kita ni senang dijangkiti dengan penyakit. Seterusnya adalah menyebabkan masalah kesuburan. Masalah kesuburan ini bukan sahaja terjadi kepada perokok, tetapi juga kepada mereka, kepada perokok pasif. Maksudnya, kalau suami itu merokok, kemungkinan isterinya juga boleh mendapat masalah kesuburan. Jadi, kadar kesuburan akan menurun dan ini akan menyebabkan masalah kesuburan kepada kedua-dua lelaki dan juga perempuan. Lagi, kalau yang merokok itu adalah perempuan sendiri. Yang kelima adalah penyebaran asap rokok. Seperti yang kita sedia maklum, asap rokok itu memang beracun. Memang mendatangkan keburukan kepada perokok, tetapi juga mendatangkan keburukan kepada yang tidak merokok tetapi menyedut asap rokok, iaitu perokok pasif, terutama sekali kepada kanak-kanak dan wanita mengandung. Dan yang seterusnya adalah penurunan fungsi kognitif, di mana bahan kimia daripada rokok itu akan menyebabkan kemerosotan fungsi kognitif ataupun fungsi otak kita. Yang seterusnya, kalau kita lihat, kita nampak banyak dah. Kita nampak sebenarnya gambar-gambar ni. Dekat kotak rokok pun ada, poster pun ada, infografik pun ada. Tapi daripada diri kita sendirilah, kita nak sedar ke ataupun timbul kesedaran ataupun tidak. Kalau kita boleh lihat dalam gambar yang ditunjukkan di dalam skrin ni, ini adalah contoh-contoh mereka yang ada mendapat kanser mulut, kanser paru-paru, kelahiran peramatang, dan ini semua adalah sebenarnya komplikasi daripada tabiat merokok. Ini adalah perbezaan, perbezaan paru-paru seorang perokok dan paru-paru orang yang tidak merokok. Kita boleh lihat macam mana paru-paru seorang perokok itu affected begitu teruk sekali. So kita rasanya kita tak sanggup kot, kan? Paru-paru kita jadi macam tu bila kita meninggal. So kalau boleh, siapa-siapa yang merokok tu bolehlah mula untuk berhenti merokok, mula mengambil langkah pertama untuk slowly turunkan dan akhirnya berhenti. Okey, sebenarnya macam mana ketagihan nikotin ni terjadi? Selalu orang-orang yang merokok, para perokok akan cakap, susah lah nak berhenti. Bila saya berhenti ni, saya akan rasa macam badan saya sakit, badan saya lemah, saya demam, saya batuk-batuk. Jadi lebih baik saya merokok je lah. Sebenarnya benda ni adalah terjadi disebabkan oleh withdrawal symptom. Dan withdrawal symptom ni terjadi apabila kita badan kita yang dah sentiasa diisi dengan nikotin, kekurangan nikotin. So, bagaimana seorang perokok ini ketagih merokok? Okey, saya terangkan sedikit lah. Okey, nikotin iaitu salah satu bahan yang terdapat di dalam rokok yang saya sebutkan di awal slide tadi. Dia akan memasuki salur darah dan sampai ke otak dalam masa kurang 10 saat daripada saat anda menyedut asap rokok, menyedut rokok tu. So, dalam masa 10 saat aja dia dah sampai ke otak. Bila dah sampai ke otak, nikotin ni akan mengaktifkan bahagian tertentu pada otak kita dan dia akan merembeskan satu hormon yang kita panggil hormon dopamin ataupun happy hormone. Kita panggil happy hormone. Hormon dopamin ni akan menyebabkan perokok tu rasa seronok. Dia rasa lega, dia rasa kalau dia stres, dia rasa stres tu dah release, dia rasa happy, dia rasa fokus, semualah perasaan yang gembira-gembira tu sebab nikotin tu dah bertindak balas untuk merembeskan hormon dopamin daripada otak. Jadi bila perasaan-perasaan tu hadir di dalam diri seorang perokok, dia rasa benda tu permanent, tapi sebenarnya tak. Perasaan ataupun pleasure itu tidak akan bertahan lama. So, bila seorang perokok itu berterusan merokok, dia akan dapat mengekalkan paras nikotin dalam darah supaya dia macam sentiasa cukup lah untuk mempengaruhi otak untuk membebaskan dopamin. Jadi bila makin banyak rokok dihisap, makin banyak reseptor pada otak tu tumbuh yang memerlukan nikotin. Kita panggil dia angry bird. So makin banyaklah nikotin yang diperlukan untuk melengkapkan reseptor tersebut. Jadi lama-lama otak akan rasa bergantung pada nikotin untuk berasa tenang ataupun berasa happy. Jadi seorang perokok tu dia akan terus-menerus merokok untuk orang kata mengisi kekosongan nikotin yang dah hilang bila dia dah berhenti merokok tu. So bilangan rokok yang dihisap tu akan sentiasa ditambah untuk memenuhi ketagihan ini. Dan akhirnya seseorang perokok itu akan
bergantung kepada nikotin, dan dia akan mendapat bila seorang perokok tu dia tak merokok, dia akan mengalami gejala tarikan ataupun withdrawal symptom. Withdrawal symptom inilah yang sering perokok-perokok yang berusaha untuk berhenti merokok ni, dia akan katakan dia sakit. Okay, bila dia berhenti 2-3 hari, dia rasa restless, dia rasa resah. Kenapa aku ni macam tak lengkap hidup ni. Lepas tu mungkin ada yang sampai demam, ada yang batuk-batuk, ada yang keluar kahak, ada yang naik gastrik, ada yang tak boleh fokus, ada yang kata naik berat badan, naik selera makan, banyaklah. Dia tidak tetap daripada seorang ke seorang. Jadi gejala tarikan ini sebenarnya adalah tidak bersifat tetap. Dia hanya sementara. Dalam masa 2 minggu hingga ke 1 bulan, mungkin seseorang itu akan mengalami gejala tarikan tersebut. Tetapi dengan adanya bantuan-bantuan daripada konsultasi berhenti merokok ataupun terapi gantian nikotin, perkara ini akan dapat membantu seorang perokok untuk mengatasi masa-masa sukar untuk dia berhadapan dengan gejala tarikan tersebut. So macam itulah kitaran ketagihan nikotin tu. Jadi selagi seseorang perokok itu dia merokok, benda tu akan berulang-ulang sampailah dia ketagih dan memerlukan rokok yang banyak untuk memenuhi ketagihan nikotin beliau. Okay, pernah dengar tak pasal second hand smoke and third hand smoke? Second hand smoke ataupun kita panggil perokok pasif, dan third hand smoke kita panggil sebagai sisa asap basi. Okay. Second hand smoke ataupun perokok pasif adalah apabila seseorang itu dia tak merokok, okay, tapi dia menghidup ataupun dia menyedut asap rokok yang dihasilkan oleh perokok tanpa disedari. Maksudnya mungkin dia ada sebelah-sebelah, kita duduk dekat mana-mana, dekat kedai makan ke ataupun dekat tempat-tempat yang orang merokok lah. Kita duduk sebelah perokok, kita hirup udara, kita menyedut atau menghirup udara ataupun asap rokok yang dihembus oleh perokok tu, kita adalah perokok pasif. Jadi perokok aktif merokok, bila perokok aktif ni merokok, iaitu perokok lah, asap yang terhasil daripada puntung rokok itu akan dilepaskan ke udara, dan asap ni sebenarnya boleh kekal di dalam ruang yang tertutup dalam tempoh 2 jam. Walaupun tingkap tu terbuka, walaupun tempat tertutup tu tiba-tiba tingkap terbuka, dia asap dia tu masih lagi ada dekat situ, masih linger around. Jadi seorang perokok pasif ni dia juga mempunyai berisiko untuk mendapat penyakit-penyakit yang sama dengan perokok biasa, perokok aktif, seperti pelbagai jenis kanser, masalah pernafasan, alahan, penyakit hati, penyakit kulit, hilang pendengaran, masalah cerebrovascular ataupun saluran darah yang rosak otak. Dan lebih teruk lagi, perokok pasif dia boleh mendatangkan risiko yang lagi teruk kepada ibu hamil dan juga kepada bayi dan kanak-kanak. Kepada ibu hamil, berkemungkinan ibu hamil yang menjadi perokok pasif tega akan berisiko untuk melahirkan bayi yang kurang berat badan, keguguran, melahirkan bayi pramatang dan juga boleh kelahiran mati. Manakala kepada bayi dan kanak-kanak pula akan boleh menyebabkan radang paru-paru, asma, alahan, batuk, selesema dan juga kematian secara tiba-tiba. Jadi apa yang perlu dilakukan jika anda adalah seorang yang perokok pasif, maksudnya mungkin anda tinggal serumah dengan seorang perokok, mungkin ataupun bekerja dengan rakan-rakan yang merokok di tempat kerja. Yang pertama sekali, anda boleh jauhi, bukan tak berkawan tau, mungkin jauhi semasa mereka sedang merokok lah. Jangan dekati rakan-rakan yang merokok tu, minta mereka untuk merokok di tempat yang lain, ataupun jadikan tempat anda berjumpa dengan kawan-kawan tu tempat yang bebas asap rokok. Yang kedua, nasihati rakan-rakan anda untuk berhenti merokok. Dan yang ketiga, jadikan rumah anda kawasan bebas asap rokok. Okey, yang tadi adalah perokok pasif. Yang ni pula adalah third hand smoke ataupun sisa asap basi. So sisa asap basi ni adalah sisa daripada tembakau yang melekat pada baju, beg, kulit, rambut ataupun apa-apa permukaan yang kena dengan asap tu lah. Okay? Jadi kadar sisa asap basi ni lebih tinggi di kawasan yang bebas merokok. Maksudnya yang orang boleh merokok anytime dan mempunyai kekerapan merokok yang tinggi. Dan sebenarnya untuk SAB ataupun sisa asap basi ini lebih berisiko kepada kanak-kanak kerana sistem imun, organ dan juga perkembangan tingkah laku mereka yang masih lagi belum cukup matang. Dan sisa rokok ataupun yang dalam bentuk habuk ataupun bahan kimia ini tidak
dia tidak akan kelihatan melekat di persekitaran. Tetapi jika anda lihat tempat tu adalah memang tempat satu bilik atau kawasan yang memang orang merokok, permukaan-permukaan yang ada di dalam kawasan tertutup, contohnya dalam satu bilik ada sofa, ada meja, ada langsir, okey, dan orang bebas merokok di dalam tempat tersebut, so sisa asap basi itu memang dah melekat di permukaan tersebut. Seperti risiko kepada kanak-kanak apabila asap rokok tersebut melekat di dalam alatan permainan dan permukaan yang mereka sentuh. Dan sisa asap rokok basi ini mampu bertahan sehingga 2 tahun walaupun telah dicuci. Macam itulah bahaya sisa asap basi. Okey, e-cigarette dan vape bahaya tak? Ini kalau tak rokok mesti isi ataupun vape kan? So, bahaya ataupun tidak? Banyakkan klien yang datang kepada kami adalah mereka menganggap bahawa isi ataupun vape ni bukan rokok. Tapi sebenarnya dia adalah sebahagian daripada tembakau juga. Okey. Kandungan daripada dan kesan daripada rokok elektronik ataupun vape. Sebenarnya dia mungkin tidak mempunyai sebanyak bahan kimia seperti di dalam rokok, tetapi bahan yang terdapat di dalam vape ataupun e-cigarette tu sama juga mempunyai racun dan mempunyai kesan yang buruk dan boleh mendatangkan komplikasi kesihatan kepada anda. Jadi jangan ingat bila anda merokok, anda vape, anda selamat. Tak, okey? Tidak. Sebab vape adalah kita kandungan dia lagi tak terkawal lah. Yeah. Jadi macam contoh dalam satu vape, dalam vape tu, cartridge vape tu ada propylene glycol, ada bahan perisa, ada gliserin sayuran, pun ada nikotin, okay? Dan juga ada logam berat. Jadi benda-benda ini juga beracun, berbahaya dan boleh mendatangkan komplikasi kesihatan. Okay, so jom kita berhenti merokok. Ada banyak tips dan cara-cara untuk berhenti merokok. Yang ni saya kongsikan sikit lah. Okay? Ada 9 dekat sini. Tapi kalau anda nak Google atau nak search, boleh cari dekat Info Sihat. Okay? www.infosehat.gov.my. Kita ada tips 12M untuk berhenti merokok. Tapi ingin saya tekankan di sini bahawa bukan semua tips-tips ini mungkin boleh apply dengan setiap orang. Maksudnya, your miles may vary. Tak semua orang sama. Okay? Contohnya, saya nak bagi sikit-sikit lah kan. Okay, kita boleh melengah-lengahkan. Melengah-lengahkan ni maksudnya, bila dah ada keinginan untuk merokok tu, jangan terus capai nak rokok. Jangan. Kita lengahkan, nantilah dulu. Saya pergi buat kerja dululah. Saya siapkan yang ni dululah, nanti merokok. Tanpa sedar, bila anda dah lengah-lengahkan tu, mungkin, dah setengah jam dah tak merokok daripada jadual asal yang biasa tu. So, kita secara tidak langsung dapat mengurangkan bilangan rokok dalam sehari. Yang seterusnya adalah minum air. Okay, minum air masak, bukan kafein. Kalau boleh elakkan minuman berkafein. Sebab kafein dan nikotin ni ibarat adik-beradik. Di mana ada kafein, di situ ada nikotin. Jadi kalau susah nak cut nikotin, kita cut kafein dulu. Bila kita nak hisap rokok, tak ada kafein, mungkin dia punya pleasure lagi kurang. Jadi kita lambat laun kita akan rasa macam senang sikit nak berhenti merokok. Seterusnya kita boleh menyibukkan diri. Kita boleh kunyah sesuatu macam gula getah, ke buah-buahan, ke yang mudah lah. Okay? Basuh tangan selalu. Tarik nafas panjang-panjang. Bila dah datang godaan merokok, okay, kita tarik nafas. Dalam-dalam 3 kali tarik. Okay, jangan merokok. Hari ni aku kurangkan merokok. Buat macam tu. Okay? Dan boleh buat stretching juga kalau di tempat kerja. And kita ada banyak cara lah. Okay? Bergantung kepada diri anda sendiri. Kalau anda rasa cara ni boleh digunakan untuk berhenti merokok, buat. Kalau rasa tak boleh, kalau mungkin ada orang tu ada kencing manis, dia boleh makan gula getah, jangan makan gula getah. Buat benda lain pula. Okay? Dia tidak tetap kepada setiap orang. Okay, dan tahukah anda kita ada Hari Tanpa Tembakau Sedunia? Ini Hari Tanpa Tembakau Sedunia memang disambut setiap tahun pada tarikh yang sama, iaitu 31 Mei. Jadi, boleh tak kita jadikan bukan 31 Mei je Hari Tanpa Tembakau, tapi setiap hari pun Hari Tanpa Tembakau. Ini satu cabaran kepada kita. Okey, so saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. Jadi, jangan lupa klinik perkhidmatan berhenti merokok ada disediakan di fasiliti-fasiliti kesihatan.
swasta kerajaan terdekat dengan anda. Di Wellness Hub pun ada juga perkhidmatan klinik berhenti merokok dan juga klinik kesihatan yang lain. Jadi jangan malu, jangan segan untuk dapatkan konsultasi daripada kami. Kalau mungkin anda nak berhenti tapi dah tak tahu macam mana cara dia. Kadang-kadang kalau kita nak berhenti sendiri ni kita susah. Kita tak tahu apa aim kita. So datang kepada kami akan bantu anda untuk berhenti. Dan jangan lupa bahawa berhenti merokok ni mungkin tidak senang tapi ianya tidak mustahil. Okay, saya rasa setakat ini saja perkongsian saya pada hari ini. Stay tune, kita nak jawab kuis pula lepas ni. Saya serahkan semula kepada Coach Rafiq.